أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita pada ketika ini, saat ini masih lagi diberi peluang, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat kelapangan yang mana menjadi asbab kita menghadirkan diri ke rumah Allah, menghidupkan rumah Allah, yang mana kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senyalah Dikau kami sekalian orang yang beriman, memperhambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya senyalah kami sekalian orang yang beriman mohon pertolongan, bantuan. Termasuklah bantuan dan pertolongan di sini ialah dalam kita melaksanakan ibadah tuntutan yang diberikan ke atas kita sebagai orang Islam. Dalam masa yang sama kita telah selesai melaksanakan solat maghrib dengan cara yang paling baik, iaitu di rumah Allah secara berjemaah. Kita istiqamah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan amalan kita ini di antara amalan yang berterusan walaupun dalam keadaan kita uzur, walaupun dalam keadaan kita bermusafir. Bahkan disebut juga oleh ulama, walaupun kita telah meninggal dunia sehinggalah hari kiamat, pahalanya akan berterusan insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan menyambung bacaan kitab kita, iaitu Mukhtasar fi Usulil Fiqh, yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, yang namanya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Jadi diubah namanya ini kerana adalah telah dialih bahasalah, alih bahasa oleh penterjemahnya, iaitu Dr. Muhammad Amar Adli. Yang mana kita telah masuk usul fiqh kita ni telah masuk dalil yang keempat, iaitu qiyas. Dalil yang keempat iaitu qiyas. Jadi sebagaimana yang kita baca pada pengajian kita ataupun kuliah kita yang terakhir, kita telah rangkumkan, selesaikan isu-isu dan juga perbahasan yang ada dalam dalil yang ketiga, iaitu ijma'. Umumnya ijma' adalah sumber yang disepakati, yang mana sepakat para mujtahid pada satu masa selepas daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat seluruh mujtahid, yang mana di sana kita ada baca tentang mujtahid, dan juga kita cerita tentang bagaimana berlakunya ijma' ini, sama ada disebut sebagai ijma' sukuti dan lain-lainnya. Dan akhir sekali dicerita pula pentingnya ijma' di masa sekarang, iaitu antaranya usahanya ialah dengan cara kita adakan majma' fiqh ataupun apa sahaja yang melibatkan terkumpulnya para ulama' dan satu masa, maka jadilah yang kita panggil ijtihad secara jama'i. Maka kita ambil juga pengajaran daripada
ijma' ini kita usaha juga jadikan juga ijtihad secara jama'i sebagaimana yang ada dekat dalam negara kita. Kita ada majma' fiqh ataupun kita ada ijtima', kita ada hak tahunan tu, hak bawah lembaga tabung haji tu, dia bincang setiap tahun berkaitan hukum hakam haji. Di sana ada lagi yang dikumpul setiap tahun untuk bincangkan masalah-masalah fiqh semasa. Kalau di luar negara kita ada juga Al-Azhar pun ada buat perhimpunan dalam satu tempoh tertentu membincangkan hukum hakam semasa, termasuklah bincang hukum hakam berkait dengan perubatan dan sebagainya. Bila bincang pasal hukum hakam, yang banyak perkembangan dia selain daripada kalau kita sebut dalam bab jual beli. Bab jual beli ni dia sentiasa ada istilah dia produk, barang produk baru semua. Dulu kita belajar bab sewa sahaja, bab beli sahaja. Ada jenis akad ni dia gabung sewa dengan beli. Dia sewa dulu baru beli. Ni bincang ulama hukum tersebut. Ada gabung pula hutang sewa, hutang gada sewa beli, dia gabung dalam satu akad. Boleh tak? Boleh tak kita nak beli dalam masa yang sama kita tak memiliki perkara tersebut? Contohnya sekarang, dulu beli kereta, gerang kereta bank pegang. Boleh tak hukum gitu? Sedangkan milik kita dah. Jadi perbahasan banyak. Jadi itu dalam bidang bab jual beli. Sekiranya kita tengok pula dalam bab perubatan pun banyak juga. Banyak tak banyak, jumpalah benda-benda pelik hak hukum-hukum semasa. Contohnya kalau lah kisos, kita kerak tangan lepas tu sambung mula. Boleh tak? Bincang dalam majma' fiqh. Dalam ijtihad secara jama'i adalah pelbagai pandangan, dan kalau kita ambil kefahaman daripada ijma' ni, maknanya mujtahid ataupun ijtihad secara jama'i ni lebih afsah ataupun lebih sahih berbanding dengan ijtihad secara persendirian, secara keseorangan. Jadi itulah antara perkara yang kita boleh ambil daripada perbahasan ijma'. Jadi pada malam ini kita masuk pada muka surat 185. Bahagian keempat, dalil yang keempat, iaitu qiyas. Qiyas. Sebagaimana telah saya sebut sebelum ni, apa yang ada dalam Al-Quran, iaitu sumber yang pertama, dalil yang pertama, kemudiannya dalam As-Sunnah, kemudiannya ijma'. Ketiga-tiga bahagian ini telah ada nas, telah siap dia punya hukum dia. Termasuklah ijma', ada kitab yang telah dihimpunkan oleh ulama dalam satu kitab berkaitan dengan ijma' sahaja. Hukum dia ada telah termaktub dalam yang ijma' ini sejak daripada zaman Saidina Abu Bakar sehinggalah masuk zaman Saidina Umar Al-Khattab, masih berlaku lagi ijma'. Walaupun pada zaman Saidina Umar, di mana para sahabat ini telah dibenarkan untuk keluar daripada Madinah. Ada yang pergi ke Kufah, ada yang keluar daripada Mekah dan sebagainya. Ini sebenarnya menyukarkan untuk berlakunya ijma'. Tapi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada keadaan tersebut, bila para mujtahid ini dia bersebaran, maka adalah banyak pecahan-pecahan hukum. Maka timbullah, apabila kita bincang yang keempat ini, dia pergi ke satu peringkat yang mana kita mengkiaskan. Ini umumlah, kita pergi kepada umum dulu, mencari titik persamaan pada hukum yang asal dengan hukum yang furu' ataupun hukum yang kita nak sandarkan. Maka kita ambil hukum asal tu pindah ke hukum furu'. Itu kaedah asal dia. Dan kaedah dia sebenarnya bukan satu kaedah yang boleh diguna pakai oleh semua orang dengan cara yang mudah. Dia memerlukan ijtihad dan juga pemahaman yang mendalam pada hal berkaitan dengan qiyas. Jadi tak mudah-mudah nak qiyas sesuatu dengan sesuatu jatuh hukum.
tak mudah. Sebab apa? Sebab di sana akan keluarnya hukum-hukum yang mungkin bercanggah dengan maqasid ataupun hukum asal dia. Contoh yang dalam bab musafir. Dalam bab musafir ni, ulama bahas apa illah musafir yang menjadikan seseorang itu boleh solat qasar dan juga jamak kerana musafir. Maka dibahaskan ini kerana adanya kepayahan, kesusahan ataupun payah ketika musafir. Jadi bila dia ambil kat tu, kalulah dia, ini contoh dan contoh ni sebenarnya contoh yang salah. Sebab apa saya sebut salah? Ini kerana ada yang menggunakan kaedah qiyas, tapi dalam masa yang sama dia salah guna, dengan sebabkan dia tidak mendhabit, tidak tepat pada sandaran illah dia. Dia sebut sebab payah. Orang musafir ni memang payah, betul payah. Dah kalau hilang payah tu, sebab orang dulu nak musafir satu marhalah ni habis-habis 2 ataupun 3 hari, memang payah lah. Terpaksa lalu dekat laluan yang ada binatang buas. Jadi dia terpaksa bersegera berhenti semayang, gabung 2 waktu. Jadi 2 waktu pula dipendekkan pula solat ni supaya bersegera. Jadi daripada keadaan tersebut dia keluarkan illah ataupun sebab. Kita sebut sebab lah, tapi sebab tu bukan dalam bahasa Arab, sebab masuk kita. Kalau sebab dalam bahasa Arab dia berbeza dengan illah. Jadi kalau gitu zaman sekarang ni kita naik kereta kan, satu marhalah tak biasa kalau bawa 70-80 tu sejam lebih, 90 lebih tu cukup satu marhalah, kira boleh dah jamak. Tapi tak rasa susah pun. Boleh tak sebenarnya? Jadi jawapan dia kalau qiyas gitu salah. Sebab bila pergi kepada illah dia akan bahas pula. Illah musafir ni adalah musafir itu sendiri, bukan sebab payah tak payah. Sebab apa? Kalau kita bahas payah tak payah tu, contoh dalam sebuah kereta, akan ada contoh satu keluarga tu ada suami yang bawa kereta, kemudiannya ada ibu yang sedang mengandung, kemudiannya ada budak-budak. Tiga-tiga kategori tu payah susah dia sama tak? Jawapan dia lain. Hak ibu mengandung susah lagi banding dengan hak suami dia, walaupun dia direbat. Budak-budak lagilah main je, tak berasa susah pun. Jadi ketiga-tiga keadaan tu menyebabkan tertolaknya kita sebut susah. Tapi di sana disebut hikmah diberikan kelonggaran ataupun dia panggil rukhsah untuk solat qasar bagi orang yang musafir ini adalah untuk mengangkat kepayahan. Jadi dia pergi kepada hikmah tapi bukan pergi kepada illah. Dalam perbahasan kita akan bincang juga apa beza hikmah dengan illah. Ni panjang. Kalau baca ni kayak gini memang panjang. Tapi kita mungkin akan ringkaskan supaya kita ni tak pening sangatlah. Tapi kalau kita nak mengaji betul, kita kena bacalah satu persatu. Jadi banyak lagi perbahasan berkaitan dengan qiyas. Saya sebut pada bulan yang lepas, qiyas ni dia telah ke peringkat kalaulah Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma' kita sandarkan bulat-bulat pada perkara tersebut terhadap dalil yang kita terima, pergi kepada qiyas, kita mula menggunakan peranan akal dalam menjatuh ataupun mengeluarkan hukum, bukan menjatuhkan hukum, mengeluarkan hukum pada sesuatu perkara. Jadi kita dah, sebab pecahan pada qiyas ni sebenarnya adalah dalil-dalil yang tidak disepakati yang lain. Antaranya istihsan. Istihsan pun ada juga. Kaedah ulama dia ada pecahan daripada qiyas. Dan yang lain-lainnya dibina atas maslahah dan sebagainya, itu adalah dalil-dalil yang tidak disepakati, yang kita akan bincang selepas daripada kita bincang qiyas nanti insya-Allah. Jadi kita masuk definisi dia. Secara bahasa, qiyas digunakan untuk mengungkapkan pengukuran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh, mengukur tanah dengan menggunakan ukuran meter.
Biasalah kita ukur tanah guna meter. Jadi meter dengan tanah tu persamaan dia adalah jarak. Jarak. Jadi situ yang kita sebut kias. Miqyas ni ukuran lah. Miqyas ni ukuran. Kias persamaan ni dah. Kias juga digunakan untuk mengungkapkan perbandingan sesuatu yang lain agar diketahui takaran atau tingkatan setiap dari keduanya. Penyamaan tersebut bersifat maknawi atau zahir. Contoh yang bersifat maknawi, ilmu si fulan tidak boleh disamakan dengan ilmu si fulan. Jadi bila nak kiyah benda yang maknawi yang tak nampak. Jadi contoh kita kiyah dari sudut ilmu. Ilmu ni benda yang tak nampak, tapi kita boleh buat pembandingan. Hak ni lebih tak sama ilmu dia dengan hak si B, hak si A tak sama. Begitu juga contoh yang bersifat zahir, iaitu kertas ini disamakan dengan kertas yang itu. Jadi dua utir kertas, ada persamaan. Mungkinlah dari sudut warna berbeza, tapi kedua-duanya adalah kertas. Sementara makna qiyas secara istilah, istilah inilah yang kita nak. Ulama usul adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya kerana adanya persamaan illah hukum, illatul hukum. Illatul hukum. Jadi di sana dengan adanya hukum yang asal, kita kiaskan dengan hukum yang tidak ada lagi padanya, mana benda yang barulah, benda yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga sunnah. Cuma yang tidak ada dalam ijma' ni dia ada perbahasan sikit nanti. Maka dikiaskan hukumnya pada hukum yang asal. Dia kalau kita ada whiteboard tu kita boleh tulis hukum asal dengan hukum furu' ataupun al-maqis alaih. Mana kita nak kiaskan ke atas dia. Contoh yang mudah lah, sebab nanti dia akan beri banyak contoh ni. Kalau contoh yang mudah, ni isu arak. Arak timah ada. Arak timah keluar pula, arak Omar pula. Macam-macam jenis arak. Sebenarnya isu arak ni adalah isu yang sangat halus lah, yang dibuat oleh musuh Islam. Sebenarnya kalau kita bahas panjang lagi, kalau kita tengok negara-negara Islam yang lain, contohnya di Madinah, di Saudi, di Madinah tak pastilah, di Saudi, di negara-negara Arab, di Jordan, di Mesir. Di sana ada banyak minuman-minuman yang seakan-akan rupa dia macam arak, seperti Barbican, banyaklah. Dan budak-budak kita ni biasalah pergi sana minum, tak ada apalah. Dan perasa dia pun ada ala-ala macam perasa arak lah. Contohnya daripada Bali, daripada anggur dan sebagainya. Rasa dia pun rasa macam air tuak kat kita ni lah. Semua ada perasa lain. Jadi perkara-perkara tersebut di negara-negara sana dia tidak melihat satu perkara yang besar. Perkara yang besar lah. Contoh kalau kat Jordan tu, kedai arak dia tu ada je jual. Maknanya kadang-kadang orang muda hak nana tu boleh mudah pergi beli. Pak kita ni tak pastilah, sebab kita ada akta lah kait dengan penjualan arak tu hanya kat kedai yang dibenarkan sahaja, kat kawasan yang dibenarkan sahaja. Jadi sana banyak dah jenama-jenama yang botol dia, packing dia sama macam kat kita. Sama macam mana jenama arak yang lain. Tapi kat kita ni bila ada ni memang dia akan timbul isu mengelirukan orang awam lah. Sebab antaranya kalau kita bahannya 7E ni, kalau pak kita ni memang tak ada lah jual arak. Tapi kalau kat lain ada jual arak. Jadi boleh jadi tersalah ambil dan sebagainya. Begitu juga penggunaan kalimah Allah. Kalau di negara Arab dan sebagainya pun, kita lihat dalam terjemahan hak Kristian buat tu, kitab Bible dia pun ada juga yang menggunakan dalam bahasa Arab guna kalimah Allah juga. Tapi kat kita ni tak benar disebabkan boleh mengelirukan. Sana ia memang tak keliru dah. Ia memang tak keliru dah. Kita ni boleh mengelirukan sebab kita ni orang Melayu. Jadi bila cerita pasal arak ni kita nak sebut arak yang ada dalam dalilnya,
kita akan ketemui bahawa arak daripada yang disebut sini, daripada kurma ataupun bali. Dua tu yang ada nas hukum. Memang arak ni biasanya dibuat daripada anggur yang kita tahu. Maka di sana ada banyak lagi rupanya yang boleh menyebabkan, boleh menjadikan dia arak. Kalau kat orang asli dia sebut air tuak lah. Rupanya air arak. Dia adalah air tuak kat orang asli tu. Dia ada penggunaan dia, maknanya dia kalau tak silap pada Malang, maknanya kalau jadi natu orang asli rumah panjang tu, ni saya dengar cerita sendirilah. Orang hak kahwin tu, jadi nak ke bila dia maknanya lepas dia nikah tu dia kena minum air tuak katanya lah. Daripada depan tu sampai ke hujung. Sampai ke dia mabuk habis. Tapi tak tahulah sejauh mana air tuak dia tu. Tapi ada yang sebut air tuak dia tu sebenarnya adalah arak. Dan dia pun buat daripada benda-benda yang lain lah. Dan sebenarnya air tuak kita pun boleh juga sampai ke peringkat bertukar menjadi arak dalam satu ketika lah. Cuka dan sebagainya. Hak nipah tu pun sebelum jadi cuka dia boleh tukar juga jadi arak sebelum dia jadi tuak, nipah dan sebagainya. Jadi proses tersebut, maka dilihat di sana ada satu illah yang dinamakan mabuk. Nak jumpa ke illah arak ni adalah mabuk, ulama bahas panjang lah. Bahas panjang, adakah sebab dia daripada anggur, daripada kurma, daripada bali ni. Maknanya apa-apa saja pecahan daripada bali adakah haram? Timbul soalan tu. Rupanya tidak, sekiranya ada memabukkan. Maka diambil perkara yang memabukkan, maka hukum dia adalah haram. Apa-apa saja memabukkan, maka dilihat pada arak yang dibuat daripada apa sahajalah yang menyebabkan boleh jadi mabuk. Mabuk ni dia menghilangkan ataupun memudaratkan salah satu daripada 5 daruriyah, dipanggil darurat ataupun disebut daruriyat khamsah. Sana kita ada agama, di sana kita ada nyawa, kita ada akal, kita ada maruah ataupun kehormatan, kita ada harta. Jadi dekat bahagian akal ni adalah arak. Dia boleh menghilangkan kewarasan, iaitu memabukkan. Dia mabuk, tak mabuk ni sebab dia ada alkohol ataupun dia panggil molekul yang halus yang boleh menyebabkan kandungan tu boleh melepasi sampai ke otak, menyebabkan otak tu tak berfungsi dengan baik. Dia alkohol ni, kalau tu dia ada etanol, metanol dan sebagainya, tu dia adalah cecair yang kadar biasa ni dia mudah menguap dan dia punya molekul dia sangat halus, boleh menembus saluran darah ni, menyebabkan dia boleh pergi ke otak, menyebabkan otak tak berfungsi dengan baik. Jadi perkara tersebut banyak lagi yang lain, antaranya dadah. Dadah juga ada yang mengkiaskan dengan arak sebabkan dia memabukkan, menghilangkan fungsi akal, menjatuhkan kedudukan manusia itu kepada kedudukan yang lebih teruk, sama dengan binatang dan sebagainya. Jadi perkara tersebut dikiaskan dengan arak. Sementara kias, kita bincang dah pasal usul tadi, ulama usul menyamakan sesuatu tidak ada nas hukum. Penjelasannya adalah pembuat syariat terkadang menetapkan hukum tertentu dalam satu kejadian dan mujtahid mengenali illah tu atau sebab hukum itu sendiri, lalu ditemukan kejadian lain yang tidak ada hukum. Dengan begitu si mujtahid menyatukan kejadian tersebut dalam kejadian pertama. Ni disebut proses lah. Proses, dan kemudiannya dia ada hukum baru yang dijumpai, maka dilihat pada illah perkara tersebut dan kemudiannya dikiaskan dan dikeluarkan hukum pada perkara tersebut. Kalau bab arak tadi tu banyak lagi perbahasan lain. Adakah arak itu najis?
Tu soalan dia. Adakah arak itu najis? Kalau kena baju kita, kena basuh tak? Itu banyak lagi perbahasan-perbahasan yang lain. Kalaulah arak yang dibuat daripada tamal, kurma ataupun bali ni, air dia tu tak najis, jadi air arak lain najis ke tidak? Tu perbahasan-perbahasan ulama berbincang perkara tersebut. Qiyas sama sekali tidak menetapkan satu hukum, akan tetapi menyikat hukum yang telah berlaku untuk dikiaskan cabang sejak masa berlakunya pada dikiaskan. Hak ni dia nak sebut hukum qiyas ni dia bukan menjatuhkan hukum. Maknanya dia hanya menzahirkan hukum yang ada pada hukum asal dan dibawa kepada hukum perkara yang baru. Nak sebut situlah. Sebab kedudukan qiyas ni dia lebih rendah daripada Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Dengan kata lain, sekiranya bertembung dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', maka ditolak qiyas. Sebab qiyas tadi qiyas yang tidak betul. Sebab nanti kita akan jumpa perbahasan apa itu syarat dan juga rukun yang ada dalam qiyas. Sebabnya kalau kita pernah ingatlah, satu ketika dulu ada yang mengkiaskan ataupun yang menjatuhkan hukum darurat sebagai contoh, dibenarkan untuk menjaga nyawa berbanding dengan menjaga maruah, iaitu dibolehkan berzina untuk mencari nafkah. Kita pernah sebut dulu, yang mana hukumnya adalah kaedah istinbat hukum itu adalah salah dan bercanggah. Ini kerana zina itu juga perkara yang diharamkan oleh Allah. Sekiranya dia tidak berzina sehingga menyebabkan dia mati, itulah keadaan yang paling baik bagi dia, kerana dunia ini hanyalah ujian semata-mata. Dalam bab tu dia tak ada rukhsah sebagaimana rukhsah yang kita bincanglah. Contohnya dalam bab menjaga nyawa dengan menjaga agama. Bila bertembung keduanya, maka di sana ada dalil yang menunjukkan bahawa kita boleh, maknanya berdusta dengan keadaan hati kita tak redha, dipaksa untuk sebut perkataan kafir. Kalau kita tak sebut, kita akan dihukum bunuh, maka diberi pilihan, ada rukhsah dan juga azimah. Yang terbaiknya kita berkata benar. Dalam bab memakan saudara kita yang lain yang telah mati ketika darurat, boleh ke tidak? Jawapan dia tidak boleh. Ini telah kita sebut hari itu. Jadi kalau dia guna kaedah qiyas ke, pusing kat mana ke, dia khabar boleh. Sebab apa? Nak selamatkan nyawa kita. Maknanya kita terkandah dalam terowong, tinggal lagi kita dengan kawan kita. Kemudiannya kawan kita mati dulu, boleh tak kita nak makan jenazah dia? Sebab apa? Nak sambung nyawa kita? Tak boleh. Boleh tak kita nak kerat tangan kita sebelah, nak panggang, nak kita makan? Juga tak boleh. Sebab apa? Dia menambahkan kemudaratan, dan manusia ini dia mulia walaupun dia telah mati, maka kita tidak boleh makan walaupun diri kita sendiri. Begitulah perbahasan-perbahasan hukum yang ada, yang mana kita boleh beza hak mana guna kaedah betul dengan kaedah yang salah. Kita pergi kepada rukun-rukun qiyas. Jadi qiyas ni dia ada rukun dia. Rukun ni apa yang ada dalam perkara tersebut. Rukun ni benda yang ada dalam perkara tersebut lah. Macam rukun solat, maka ada 13 rukun fi'li. Jadi kita pula pergi rukun ni dia bukan perkara yang ada, perkara yang ada dalam perkara tersebut. Kalau kita sebut wajib, biasanya dia adalah perkara luar daripada perkara tersebut. Contohnya apa yang disebutkan sebagai wajib salat, maka di sana kita sebut Islam, balik, akal, masuk waktu. Jadi itu termasuk perkara yang disebut wajib salat. Jadi sini kita sebut rukun. Apa dia rukun? Sini disebut ada 4. Yang pertama asal, yang kedua cabang ataupun furu' lah. Yang ketiga illah,
Yang kedua hukum, okey. Yang pertama asal, yang kedua hukum asal. Yang ketiga furu' ataupun cabang, yang keempat illah. Jadi 4 sahaja, dan 4 perkara ni perlulah kita jelas supaya kita boleh kiaskan dengan cabang. Dia yang pertama asal, iaitu dikiaskan kepadanya. Rukun ini adalah yang ditetapkan nas hukumnya. Kalau kita boleh bayang dekat whiteboard tu, dia ada hukum asal dulu. Asal contohnya arak. Arak yang diperbuat daripada tamar ataupun syair, iaitu bali. Maka kita pun buat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah hukum dia. Hukum dia adalah haram. Haram minum. Haram minum. Apa hukum simpan pula? Simpan pun haram juga. Simpan arak. Ada pun ada dalil. Sebab boleh jadi tersalah minum. Kemudiannya yang ketiga cabang. Cabang ni adalah furu'. Furu' ni hukum yang kita nak kiaskan dengan dia. Apa dia? Arak yang diperbuat daripada anggur sebagai contoh. Arak yang diperbuat daripada nipah sebagai contoh. Sebagai contohlah. Arak dibuat dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan yang lain ni macam-macam lah arak dibuat daripada bahan-bahan yang lain. Jadi arak yang mana dibuat yang tak ada hukum daripada perkara yang asal lagi, itu dia panggil furu'. Dan yang keempat illah, iaitu keterangan dan juga sebab yang ada dengan asal dengan hukum. Furu' tu yang ada persamaan di antara keduanya. Jadi bahagian illah ni dia panjang perbahasan dia. Ini kerana bimbang orang buat keluar illah pada perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Sebab di sana ada illah pada perkara yang melibatkan ta'abudiyah, tak boleh. Contoh kita nak cari illah. Berapa bilangan rakaat? Contoh. Jadi kita pun tengoklah, patutlah Zuhur, Asar dengan Isya 4 rakaat. Sebab apa illah dia? Mungkin sebab waktu tu panjang, dia sebutlah. Waktu macam mana kita sebut illah. Kalau maghrib ni sekat je buat 3 rakaat. Subuh ni orang bawa tidur buat 2 rakaat. Sebenarnya perkara tersebut ta'abudiyah, kita tidak boleh nak cari illah perkara tersebut. Yang kita boleh carinya hikmah sahaja. Hikmah ni kadang-kadang dia tidak kita ingat perkara tu betul ataupun betul pada saat kita rupanya belum lagi. Sebabnya kita pergi kat negara lain, waktu semayangnya beza-beza pula. Ada yang waktu subuh panjang pula. Ada yang mari musim panas, waktu Isya maghrib subuh 10 minit, 15 minit, 10 minit je. Ada juga. Kita tengoklah kat negara-negara yang dekat dengan matahari tu. Yang jauh daripada bulan, malam dia jadi sekejap. Jadi kita tengok waktu balik, tak kena ni, tak bilangan rakaat. Sebab tu kita tak boleh nak cari illah pada perkara-perkara yang disebut tadi ta'abudiyah. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Kenapa kita diminta solat berdiri? Kita pun cari illah sebab kita ni nak nampak tegak. Tu tak boleh juga. Perkara ni akan dibahaskan satu persatu lagi. Jadi disebut sini keempat illah, iaitu keterangan atau sebab yang ada di dalam asal dan yang dengannya hukum disyariatkan. Dengan keberadaan illah di cabang, maka illah tersebut disamakan di asalnya agar memiliki hukum yang sama. Jadi hukum yang berlaku untuk cabang dengan kias adalah hasil dari proses kias itu sendiri, dan manfaatnya artinya bukan dari rukun-rukun kias. Ni nak khabar dah kita ada dah asal, hukum asal. Lepas tu furu', lepas tu illah. Hukum furu' dikira tak? Jawapan dia tidak. Kerana hukum kepada furu' ni adalah natijah kepada kias. Nak sebut begitulah. Sebab kita kalau masa ngaji dulu jadi ngapa gitu lah. Nak ngapa asal, dia ada hukum asal. Furu' kita pun nak lajak jadi hukum furu'. Hukum furu' ni bukan daripada rukun illah. Sebab dia adalah natijah kepada kias. Kita ambil contoh kias. Yang pertama yang disebut hukumnya haram, iaitu khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan.
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya khamar, okey. Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Khamar, khamrun, dalam pandangan sekelompok ulama dah nama minuman yang memabukkan berasal dari anggur, bukan dari yang lainnya. Artinya khamar asal datangnya hukumnya dari nas, iaitu haram. Perasa kurma atau syair. Syair ni jenis gandum yang disebut ialah bali lah. Merupakan cabang yang hukumnya tidak disebutkan nas, akan tetapi memiliki ilah hukum yang sama dengan khamar, iaitu memabukkan. Dengan demikian hukum perasa kurma atau perasa syair disamakan dengan khamar kerana keduanya memiliki ilah yang sama. Saya nak betul balik. Tadi saya sebut asal dalam nas sebut daripada syair ni bali lah, bali dengan kurma. Sebenarnya dalam nas adalah daripada anggur, maka dikiaskan hukumnya walaupun daripada kurma ataupun daripada bali juga hukumnya haram, sebagaimana yang dibuat daripada anggur arak tersebut. Ni yang kedua ni nak kena baca sebab ni contoh yang baru sikit lah. Sebab tadi kita sebut semua arak ni. Yang kedua ni contoh dia hukum pewaris bunuh waris. Hukum dia la yarisul qatil. Maksudnya tidak menerima pewaris daripada pembunuh. Maksudnya orang yang ahli waris, bila dia bunuh, yang dia akan mewarisinya, hukum dia tidak boleh harta warisan tersebut. Maka dikiaskan pada hukum yang tak ada dalam dalil. Apa hukum wasiat? Yang mana penerima wasiat tu bunuh pemberi wasiat sebab dia nak wasiat tersebut. Hukum dia dikiaskan dengan waris tadi, maka juga tak boleh. Hukum wasiat, bunuh wasiat tu tak ada dalil. Itu hukum yang tak ada dalil. Maka dikiaskan hukum orang yang menerima waris bunuh pemberi waris, maka hukum dia tak terima waris tersebut. Bab kisah tu nombor 2 lah. Bab kisah nombor 2. Sebab bab kisah, kalau pewaris iaitu contoh anak bunuh ayah, maka kena kisah. Tapi kalau ayah bunuh anak, tak kena kisah, tapi kena hukum takzir. Tapi dalam bab wasiat, kena kisah lah. Sebab wasi ni, penerima wasiat ni, pemberi wasiat, dia hanya boleh memberi wasiat kepada selain daripada pewaris. Kalau bunyi orang beri wasiat kepada pewaris, itu bukan wasiat, itu adalah waris. Sebab apa? Sebab penerima wasiat ni hanya selain daripada penerima harta waris. Itu pun perbahasan asas lah, perbahasan yang mungkin ada kekeliruan dalam masyarakat kita. Jadi kita cukuplah setakat contoh nombor 2 ni. Jadi kita akan bawa contoh nombor 3 ni pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Mudah-mudahan walaupun kita bincang soal berkait dengan usul fiqh ni, saya cubalah saya cuba bawa contoh yang banyak sikit supaya kita nampak jejak sikit apa yang kita bincangkan pada malam-malam kuliah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan juga semua yang mendengar ni dapat manfaat. Tak banyak pun boleh, sikit pun tak apalah, asalkan kita boleh faham berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebenarnya kita belajar usul fiqh ni secara tak langsung kita belajar untuk memahami kaedah hukum hakam yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis, yang menjadikan kita ni akan sandarkan hebat dan juga kebesaran hukum hakam tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu secara tak langsung lah, bukan setakat kita belajar ilmu
kaedah semata-mata, tapi juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi